banyak standard dia punya soalan tu. Kalau dia buat pula mai soalan sekolah kapal kat senyum. Oh, kan ni soalan aku dah jawab. Dia buat mai soalan 4 senawi, setengah gambar kepala. Aku 3 senawi ya. Baik. Sama yang ketiga lah. C. Ta'alluq meluluskan ketika baharu. Ta'alluq meluluskan ketika baharu. Jadi ta'alluq tanjizihah hadis. Ingat kepada tanjiz adalah pelaksanaan. Hadis adalah benda yang baharu. Bermakna kita sudah berada pada alam yang nyata, pelaksanaan. Bila kita duduk di atas dunia, lahir di atas dunia ni, maka dalam perut ibu tu kira atas dunia lagi tak? Dalam perut ibu kita dah kira atas dunia ke belum? Tak apa saja nak bincang lah kan. Kalau bukan mak kita tu. Nak kata kita dak pergi baru duduk dalam ayam ni. Nak kata lagi baru dalam segumpal darah. Tapi ia juga adalah kategori makhluk yang sudah berada di atas dunia. Tak apalah, boleh ke mana pun tak apa. Saya lagi macam-macam dia tahu saja seronok-seronok. Dan main terfikir, dah keluar mai. Okey. Saya lagi Ustaz Jalan ni orang mengaji tauhid bagi orang kata orang kaya bila tak faham, dia main tanya bagi soalan kami tak faham. Iaitu kedua-duanya ta'alluq dengan kita selepas kita ada. Maknanya lepas kita ada ni, sifat pendengaran Allah, sifat penglihatan Allah sentiasa ada ikut kita. Itu dia. Sebab itulah kita sedar ke, kita tak sedar ke, kita tahu, kita tak tahu ke, Allah Ta'ala tetap sentiasa maha melihat dan mendengar apa yang kita buat. Tu kata tu bagus tu. Yang ni kita nak cari bagi dekat kita dengan maqam ihsan. Baik. Jadi itu dia punya tiga baris tu. Lawan mustahil, lawan mendengar iaitu tuli, dan lawan melihat itu adalah buta. Memang pun sebenarnya dari segi perbincangan al-mutahid Ustaz, dari segi perbincangan al-mutahid ni, dia main hukum akal. Kadang-kadang kita tengok macam mana pun jawab, tapi sebenarnya tidaklah susah sangat kecuali diputar belik. Kalau main putar belik memang tak tahan lah, takut juga saya pun. Dulu zaman sekolah dulu, selalu saya bila berjumpa orang-orang yang kuat minta tauhid ni, dia suka tanya soalan pelik-pelik sampai terkancing tak boleh nak jawab. Memang tak erti nak jawab sebab kita tak kancing. Ngaji pun tak tahu mana pun. Lah ni bukan nak kata alim dok, bukan nak kata pandai dok, tapi ada sikitlah wakilah. Maksud wakilah tu bukan pada silat dok. Maksudnya belajar asas. Hang tanya macam ni, aku reti jawab dekat ni ya. Bolehlah nak berlepas-lepas. Kadang-kadang tak lepas juga nak jawabnya. Baik, saya nak tanya satu soalan. Siapa yang beli buku Tuhan untuk Semua? Baca tak lagi? Tak lagi. Tak apa. Tak, sebenarnya kat situ dia soal. Adakah orang kafir masuk neraka? Balik baca tu, tengok. Jangan simpan. Balik simpan. So anak-anak dia buka kitab, tinggal kulit jangan kitab. Balik baca. Ya apa dah kata? Boleh sikit lagi insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi segala dalil-dalil yang kita pelajari ini nampaknya ringkas dan senang, tetapi yang senang itulah kita mengapai elok-elok. Balik kan, tengok balik kan. Kalau kata ada benda-benda yang tersangkut tak faham, okey, buat telinga kecil tentu. Tanda soal supaya boleh kita bincang. Tak tahulah pengalaman saya, orang kata duduk berdepan dengan masyarakat ni macam contoh-contoh macam ni takut sangat soalan. Suka orang soal tapi takut. Pasal apa? Memang sebab bukan semua benda yang saya reti. Tak apa. Sampai tak reti nak tanya apa. Allahu Akbar. Ngaji tinggi sangat ni. Baik. Habis ya. Yang ni hak orang tua-tua dulu duk ngapai. Allah ni pun kena ngapai tu juga, marah orang tua. Okey? Dia katakan sama artinya mendengar, lawannya tuli, basar artinya
melihat, lawannya buta. Yang tu mengapai berpuih mulut-mulut tu. Yang dulu sekolah tak ngapai begitu, kadang-kadang cikgu-cikgu ustazah-ustazah dia buat nasyid juga lah, kan? Yang dia buat pantun berapa kerat. Masa malam pergi mengaji pondok tu kan. Fa'ala, fa'alu, fa'ala kan. Pergi kepala bulu, balik kepala bulat. Tu mengaji pondok. Baik, insya-Allah. Dalil mendengar dan melihat. Dia terus pi dapur dua. Kita baca nota dulu. Dan abang apa kat sini? Okey. Baik. Katanya dalil mendengar dan melihat. Anda hendaklah sedar bahawa asas pegangan untuk menyabitkan 3 sifat yang berikut, iaitu mendengar, melihat dan berkata-kata. Dan tambah satu lagi tu, berkata-kata, sifat kalam, adalah dalil naqli. Saya ulang balik. Anda hendaklah sedar bahawa asas pegangan, kalau ada pensil garis kat situ, sen abang tu, itu dia punya poin besar dia. Asas pegangan untuk menyabitkan 3 sifat yang berikut, iaitu mendengar, melihat dan berkata-kata, adalah dalil naqli, iaitu dalil daripada Al-Quran dan hadis. Baik, dalil daripada Al-Quran dan hadis, bukannya dalil aqli. Asas dia tu. Baik. Kerana kelemahannya siapa? Kelemahan siapa? Kelemahan akal. Memang betul, akal manusia lemah. Cuma akal kita guna untuk defend, untuk pertahanan. Tapi dalil yang sebenar yang kuat adalah daripada Al-Quran dan hadis. Baik. Kerana tidak semestinya keadaan sesetengah perkara yang kurang di depan mata akan kekurangan bila bukan di depan mata. Demi falsafah sikit ni. Cuba renung, tengok dia nak abang apa ni. Kerana tidak semestinya keadaan setengah perkara yang kurang di depan mata akan kekurangan bila bukan di depan mata. Faham tak maksud dia? La ni daripada pandangan mata kita. Kalau kita tengok orang tu atau tengok satu benda lah kan, depan mata kita, kita nampak sekali pandang zahirnya macam ni kan. Kita pandang seseorang tu, kita tengok dia ni dari segi pakaian elok, perangai elok, cakap elok, tak ada cacat, tutur kata elok, bila bercakap semua nampak ada serba serbi cukup kan. Tapi tu baru sekali tengok. Belakang mata kita belum tentu hak original macam kita tengok, sebab manusia suka berlakon. Kalau pesan ke anak kata, "Mak, saya ada kawan, Mak." Bila abang kata ada kawan tu, hang kawan macam mana? Ni kawan sungguh-sungguh ni, kira buat kawan ni. Dia sambung lagi. Tak apa, kalau anak kawan sungguh kata hang bawa amil rumah. Dia. Boleh kau amil rumah? Jangan hantar dia mai, hantar pok dia mai. Kena pok pun kena tengok mak anak tu kan. Saya cerita ni, cerita rekaan, tidak ada kena hidup saya mati nah. Okey. Buat mai pula. Kan? Buat pula dia mai pakai kemas elok. Ya. Kita cerita yang mai ni nak yang mai ni anak lelaki, yang cerita tadi anak perempuan. Yang mai tadi ni hak yang kawan ni anak lelaki. Bila anak lelaki tu mai kan, anak kita perempuan. Bang, mai dia pakai baju elok, tak ada t-shirt horok yang tulis huruf biru, tak ada kan. Rambut potong kemas pendek, seluar pun elok ah. Mai tengok tak apa dah kan. Mak dia pun tengok turun-turun. Tengok mai naik berdua motor. Mai naik berdua motor dengan anak dia yang terlepas ambil jantan. Jantan. Mak dia terlepas, anak dia terlepas ambil budak lelaki tu. Kan? Dia bagus mak, oi tak apa saya ambil.
Pergi ambil anak perempuan dia yang tolong pergi ambil. Tolong pergi ambil budak lelaki ni balik rumah kan. Mai turun-turun tengok. Bila perempuan, anak perempuan dia pergi ambil, kawan tu tak ada lesen, anak perempuan lesen, siapa yang nak bawa? Anak dia dah yang kena bawa sebab dia tak ada lesen. Dia nak cerita begini. Baik. Dah pergi ambil kat sampai semua, dah telefon main tunggu jam. Okey, sampai rumah. Dah sampai rumah, turun rumah tu, buka helmet, tengok rambut pendek kemas kan. Lepas tu selok pun kemas elok, baju long sleeve apa semualah kan. Lepas tu saya tak mau bawa lebay. Sensitif. Tak apa, turun assalamualaikum. Salam mengamuk ni, cium tangan pula punya bagus. Saja dapat cerita. Tak apa. Elok habis jauh menayak apa semua, tak apalah kan. Balik pantai kok. Tak baca sembah, tengok mak dia nak buat kesimpulan apa. Nak buat kesimpulan apa? Nak tengok. Kalau mak dia kata, oh bagusnya pula tengok rambut pendek kemas, cakap sopan santun. Berapa kali anak dia break naik motor. Kan dia ada penumpang belakang. Tidak saya Allah terpeluk break. Kan. Maknanya kalau lah orang ada jiwa agama, dia naik sekali ke depan. Dok, sewa teksi lagi baik. Kan? Sewa teksi lagi baik, pergi rumah jauh mana pun tak apa kalau nak jaga kata baik. Tapi kalau mak ni tak pandang betul, dekat-dekat ambil lah makcik ni hadiah. Buka-buka 100. Dia ni banyak duit. Dia bagi rasuah kata dulu. Nak kata tak baik, tak baik, tak pun tak kata dah. Kan? Tak apa. Mana lah tak ada main dengan kain batik lah kahwin tu 3 rangkai. Bagi lagi hadiah. Jadi penilaian kita. Tengok zahir comel cantik kan. Tapi kalau kita teliti secara mendalam kan, yang asas yang patut ada dalam jiwa budak lelaki ni, kalau aku dengan dia tak nikah lagi baru kawan, aku boleh ke naik motor? Tak boleh, nak sekali. Tu nak habaq bagi tu. Sekarang ni pandangan kita, pandangan zahir dengan pandangan keseluruhan mengikut lebih dalam lagi, tilikan orang kata berbeza. Sebab tu kena jaga. Sebab itulah dia dalam bab yang kita bincang ni, dalil akal yang kita gunakan ni hanya untuk sementara saja, untuk bagi pelepas, bagi faham, untuk orang kata kalau ada orang nak main bagi keliru kita. Tapi sebenarnya dalil yang paling kuat adalah dalil daripada Al-Quran. Jadi sebab tu dia habaq di sini, kerana tidak semestinya keadaan sesetengah perkara yang kurang di depan mata akan kurang bila bukan depan mata. Ada kadang-kadang depan kita ni macam orang kaya-kaya kan, kadang-kadang demai, main kata buruk kan, pakai baju biasa je, nampak tak ada kaya lebih biasa je kan. Kereta pun kereta tak ada lah, kereta mewah-mewahan. Cari, cek, tengok tolong jual sampai rumah dia mesti dapat biji. Rupanya dia ni orang gaya. Depan kita baca je, ramai orang macam tu. Saya tengok dalam pendaftaran PNB. Apa dia PNB? Permodalan Nasional Berhad. Masa abang dia buat kerja tu, bila saya cek tengok akaun orang yang menyimpan dalam dana Permodalan Nasional Berhad ni, ada satu hamba Allah kat Batu Kurau tu kan. Batu Kurau kita tengok tempat rayaan lah biasanya kan. Nama dia tu dalam dia punya akaun tu tak boleh dipintas dah tu, ratus ribu dekat juta. Tapi kalau kita pergi tengok Batu Kurau nak cari rumah jutawan besar-besar, rumah hebat-hebat, kereta besar-besar banyak-banyak, jarang jumpa. Rumah lah kebun biasa aja kan. Rupanya manusia jenis tu kadang-kadang yang kita pandang, kadang-kadang silap apa yang kita pandang. Yang tu yang nak abang bagi. Bermakna sekarang ni akal kita kadang-kadang kita boleh kena tipu. Sebab tu tidak digunakan dalil akal untuk selama-lamanya, sementara saja, nak lepas je. Baik. Boleh nak buat contoh pun berjam. Nak bagi faham boleh kan? Tak apa. Tak pasal ada orang pesan kat saya. Berkaitan ni lah. Saya yang tadi ditakdirkan Allah bersama dengan kita betul-betul tabaji selama haji ni, bila sampai kat Tanjung Pendang tu, dia bercampur orang kampung dengan cikgu-cikgu kita dengan pejabat. Kalau Pak Abutak ramai yang orang-orang pejabat cikgu-cikgu lah. Bila bercakap yang campur ni, saya kena cari cakap timbang antara laju slow. Rupanya ada orang mengajak lagi slow pada saya. Tapi orang suka. Pasal apa? Yang jenis suka dengar ulang dia nak ngapai.
Ada jenis tu. Ada pula jenis pula dengar. Aku jemu dah. Duk dengar benda yang sama je. Allah ada jenis tu juga. Itu yang bila duk tangi ni saya tengok kan, nampak ramai yang ngaji pada mengaji, ada yang sederhana kan. Sekali tengoklah tak tahu tu agak-agak je tu. Sebab tu saya buat cara tu. Kalau buat cara laju lah, nak habis baca kalau mau pun Ustaz. Boleh no? Boleh tak apa insya-Allah. Minta maaf lah segala kekurangan tu. Baik. Nota tak habis lagi. Dan ilmu itu meliputi segala hakikat bagi sifat-sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah, sebagaimana keadaannya yang sebenar secara tafsili, iaitu secara detail, secara mendalam pada setiap cabangnya. Maknanya tadi kita bincang sifat sama, sifat basar Allah meliputi segala zat Allah, sifat-sifat Allah dan juga makhluk yang lain, sama ada sebelum ada di dunia ataupun selepas ada di dunia. Begitu juga sifat ilmu Allah Ta'ala ini meliputi dengan segala sifat-sifat Allah yang wajib, mustahil dan harus. Tambah kita yang makhluk dah ni masuk sekali lah. Sebab tu dia kata setiap cabangnya tu ia tidak perlu kepada penyokong. Apa maksud tak perlu kepada penyokong ni? Bermakna ilmu Allah Ta'ala tu jelas dah. Sebab kalau orang kata Allah Ta'ala tak tahulah, memang silap banyaklah kenyataan tu. Sebab ilmu tak payah bincang teruk dalil dia. Pasal apa? Kalau Allah Ta'ala jahil, tak ada alam ni selera habis kita. Tu nak cerita bagi tu. Maka dengan sebab itu didahulukan dalil akli untuk menguatkan juga. Kalau ikut tak payah dah. Habaq kata Allah Maha mengetahui, ada ke orang Islam nak bertikai Allah Ta'ala Maha mengetahui? Takkan ada orang Islam yang bertikai Allah Ta'ala Maha mengetahui, takkan ada. Tapi disebut juga sebagai satu disiplin ilmu untuk bagi tahu. Dia kata di sini untuk menguatkan jua, nak bagi tahu kata boleh juga guna dalil akal. Baik, maka fahamilah. Dia kata fahamlah. Kalau tak faham pun faham. Tidak. Baik. Tu baru tajuk dia tu. Baik. Jadi bila terlibat dengan benda ni minta maaf nak tanya satu soalan ni. Banyak soalan pula. Siapa yang beli kitab Syiah? Dia ada dua Syiah. Siapa itu Syiah dan tajuk Syiah tu kan? Di antara kerosakan yang berada di dalam akidah Syiah, kerosakan yang Syiah tu jadi rosak, kan? Jadi rosak tu jadi sesat tu. Di antara kerosakan yang ada pada dia, salah satunya dipanggil aqidatul bada'. Kan badak sembuh. Aqidatul bada' ni maksudnya sekarang ni benda tu setelah terzahir jadi baru Allah Ta'ala tahu. Nampak? Ni itu akidah dalam Syiah ni. Saya ulang balik benda tu bila terzahir jadi baru Allah Ta'ala tahu. Dan sampai peringkat dituduh Allah Ta'ala silap. Sebagai contoh, di antara ciri-ciri Syiah yang sesat, mereka mengatakan Allah Ta'ala sepatutnya turun pada wahyu turun pada Sayyidina Ali. Tu maklumat yang sedia ada. Tiba-tiba ditakdirkan yang dapat wahyu bukan Sayyidina Ali. Yang dapatnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Tu di antara dia punya ciri-ciri itulah aqidatul bada' tu. Lepas tengok yang dapat wahyu Muhammad, iqra ya Muhammad ana biqari. Dah tahu masa Nabi dapat wahyu Syiah tak ada lagi. Tapi dia punya andaian yang dia rosak tu, bila berlalu zaman tu, dia dicucuk oleh orang Yahudi ni, dibawa faham seleweng fahaman tu, yang akhirnya timbul satu fahaman. Apa fahaman dia? Fahaman dia kata Allah Ta'ala telah tertilap turun wahyu, sepatutnya Sayyidina Ali yang terima wahyu. Berat tu. Tu tak masuk lagi dia perbincang
dalam tubuh Sayyidina Ali ada satu juzuk daripada zat Allah Ta'ala lagi berat. Tak mau bincang lagi, berat sangat. Pada takat tu di antara ciri-ciri penyelewengan dalam akidah Syiah yang memang ada yang pakai. Setakat kutuk sahabat bagi saya tak pelik. Golongan Syiah kutuk sahabat Abu Bakar, Umar, Osman saya tak pelik. Pasal apa? Dengan Rasulullah pun dapat bermain. Tu hak sesat lah cerita dia kan. Baik. Jadi itu di antara isi yang boleh saya kongsi sikit lah. Okey, kita habiskan ayat ujung tu sikit. Boleh ke lagi? Tak padan ikut no. Sikit lagi ya. Bukan habis no, kita habis sampai sifat kalam lah, boleh lah. Sabar Ustaz. Okey. Firman Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Dia buh dua-dua sikit. Dia buhkan siapa buh? Allah Ta'ala buh dalam Quran. Pengarang ni ambil dalil ni bubuh dalam kitab. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik. B. Dan sebab tu dia utamakan dalil daripada Al-Quran. Bawah tu dalil yang kedua pula. Jika ia tiada bersifat dengan keduanya. Apa dia? Jika dia Allah tidak bersifat dengan kedua-dua sifat sami' dan basir. Nescaya ia bersifat dengan tuli dan buta. Yang demikian itu batal. Pasal apa? Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan itu, dia akan jadi tuli dan buta. Tak boleh ada sifat itu pada Allah Ta'ala. Kerana kedua-duanya adalah sifat kekurangan. Dan kekurangan pada Allah Ta'ala itu mustahil. Mudah je dia punya semak sifir dia tu ya. Dengan sebab itu sabitlah, tetaplah bagi Allah mendengar dan melihat. Maka wajib bagi Allah, bila terbatas saja sifat tuli dengan buta, maka itu sifat mustahil. Maka wajib bagi Allah bersifat sama dan basar. Dan apabila sabit keduanya, mustahillah baginya tuli dan buta. Jadi cerita di sininya, bila mustahil bagi Allah, bagi kita mustahil tak? Tak mustahil. Sebab tu kita ada orang kekurangan upaya atau orang kelainan upaya. Siapa yang ada benda ni, terimalah dengan redha daripada Allah Ta'ala. Jika ada anak ke selama ke siapa tak kira lah, minta maaf saya sebut ni. Sebab lebih baik daripada mereka yang tak dapat langsung kan. Ada jugalah kan. Tapi orang yang tak dapat langsung juga redha dengan ketentuan Allah. Bukan kita ni boleh buat. Agak-agak anak telan pin sebiji. Cukup bulan-bulan tak ada anak. Tak boleh. Sebab tu jangan menghina apa saja ketentuan Allah kan. Dalam bab rezeki dia boleh terima. Anak pun rezeki. Tak ada peleceh lah orang kan. Kadang-kadang sedia dia tu tak pakai tu, boleh kahwin je lah kan. Duk kata sejak lebih kurang nasib baiklah hang boleh beranak. Kalau hang serupa macam aku, hang dapat panggil macam aku juga. Sebab tu jangan kita menghina manusia. Bila kita menghina manusia, berarti kita menghina Allah secara tak langsung. Pasal apa? Yang takdirkan dia tak boleh melahirkan anak adalah Allah. Mana ada perempuan ataupun mana-mana keluarga yang lepas kahwin tak mau ada anak, kecuali memang rancang tak mau anak. Pasal apa? Nak jaga badan. Tak apalah cerita tu. Tapi yang penting sekarang ni, segala qada dan qadar Allah Ta'ala terima dengan baik. Maka dengan itu saya minta maaf banyak-banyak di atas apa penyampaian saya. Sekali lagi saya sebut, seandainya ada salah dan silap, saya minta maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا
وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يسعنا شقيا محروما ولا مطرودا. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله Jazakallahu khairan katsira, diucapkan kepada Ustaz Jalan atas penyampaian beliau sebentar tadi. Sebelum kita mengakhiri majlis kita pada pagi ini, Koko ada soalan? Ada soalan tanya ke Ustaz? Tak? Tak ada? Faham tak? Semua nanti kita harap pertemuan yang lalu Ustaz mungkin boleh ulangkan sikit. Okey. Flash balik insya-Allah. Jadi berkenaan tentang kuliah-kuliah kita insya-Allah, esok pada hari Sabtu insya-Allah kuliah kita di Paksi Bandar Baru ialah kuliah Al-Fadhil Ustaz Rohaizat insya-Allah. Ustaz Rohaizat yang membuatkan kitab Hidayatus Sibyan. Dan pada hari Ahad ini insya-Allah di Paksi Simpang 3 Tanjung Berembang Tebal insya-Allah adalah kuliah saya sendiri, kitab Indahnya Hidup Syariat. Dan kuliah kita di sini pada minggu hadapan, hari Jumaat minggu hadapan adalah minggu keempat, ialah Al-Fadhil Ustaz Jafri insya-Allah, kitab Bahrul Mazi jilid 18 insya-Allah. Minggu depan kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri insya-Allah. Dan insya-Allah pada 29 dan 30 hari bulan insya-Allah mudah-mudahan dapat dilaksanakan Al-Fadhil Ustaz Syekh Rahimuddin akan bersama-sama dengan kita di Paksi Bandar Baru dan juga Paksi Simpang 3 Nimbul Tebal insya-Allah pada 29 dan 30 insya-Allah. Jadi itu sahaja maklumat yang boleh kita kongsikan sama-sama insya-Allah. Kita doakan juga kepada semua muslimin muslimat semua. Petang ni di KL kan ada himpunan untuk membantah penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan permudahkan usaha mereka insya-Allah, dan kita walaupun kita tak pergi mana, mudah-mudahan doa kita juga bersama dengan mereka semua ya. Jadi kita tangguh majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buku yang kita berikan